Sebab kadang-kadang benda tu kita hanya boleh membantu atlet dari segi satu behind the scene je. Tapi bila when the lights go on tu semua tanggungjawab atlet. So kita tak ada, dia tak ada guarantee dan apa perasaan Datuk apabila dilantik sebagai Deputy Chef di Mission untuk Sukan C di Cambodia 2023? Alhamdulillah, masa tu saya memang rasa teruja sangatlah sebab salah satu benda bucket list saya tulis masa saya jadi atlet ialah untuk macam mana sebab kadang kita jadi atlet masa camp fasa akhir saya tengok best juga aku dapat jadi chef di Mission, macam bawa team kan untuk SEA Games, Asian Games. So masa saya dapat tahu saya terpilih tu saya cakap teruja, bestnya. So first time kita dapat pergi ke kejohanan memain peranan yang berbeza. So kita dapat tengok experience pun, pengalaman yang berbeza dari segi management, macam ni cara sebenarnya ni. So kita tahulah sebab sebelum ni 30 tahun kita jadi atlet kan. So jadi atlet you hanya risau pasal diri you, pasal competition tu je, tapi you tak tengok as in the whole bigger picture. Bila jadi pengurusan, you akan tengok sebenarnya ni bas ni lambat, ni you kena make sure semua dari segi semua aspek tu membantu atlet tu untuk mencapai kejayaan. Kalau jadi atlet you just concentrate on yourself. Tapi ni macam mana kita nak kena bantu kontijen ni atlet ni tu. Besok sukan ni ada bertanding, macam mana kita nak make sure dia dapat perform masa hari tu and things like that. So pada saya rasa menarik lah sebab memang saya masa jadi atlet pun dulu saya minat juga benda tu. Saya tengok macam best. So bila diberi peluang itu macam teruja. Lagi-lagi masa di Cambodia juga CDM kita Datuk Nasir pun memang baik, memang bagus. Sharon Wee pun sama. So memang senang lah berurusan dengan mereka dan juga tim kita. Okay. So macam adakah tanggungjawab sebesar ni memberi motivasi dan dorongan kepada Datuk untuk mungkin main peranan yang lebih jauh lah sebagai chef di Mission pula untuk Sukan Asia nanti? Harap-harap lah mungkin, InsyaAllah. Tapi saya rasa tak tahu tu, sebab tu bukan sesuatu kita boleh mengharap lah, tapi kita susah untuk kita nak cakap for sure kita akan dapat jadi kan. Sebab tu terpulang pada pihak pengurusan, OCM, MSN untuk tengok sama ada kita ada leadership quality tu untuk membawa pasukan. Tanggungjawab yang besar tu. Macam Datuk Nasir pun masa dekat Cambodia pun macam hari ni berapa medal, hari ni berapa medal. Sebab kita ada target kan. So macam dia pun macam tak boleh tidur, berapa medal lagi nak menang. Sebab kadang-kadang benda tu kita hanya boleh membantu atlet dari segi satu behind the scene je. Tapi bila when the lights go on tu semua tanggungjawab atlet. So kita tak ada, dia tak ada guarantee dalam sukan ni yang for sure dia number one, for sure dia boleh menang gold. Yes, chances dia untuk menang gold, kalau dia world rank number one, chances dia untuk menang gold tu memang tinggi. Tapi dalam sukan ni kadang anything can happen. So kita kena bersedia untuk sebarang kebarangkalian tu lah yang kadang buat you nervous sikit lah. Sebab macam saya kalau jadi atlet kita yang control, tapi kalau ni belakang ni tak boleh control apa yang jadi. Dia kena boleh support atlet tu je and mengharap atlet tu boleh perform on that day. Okay, so mungkin Datuk pun ada juga simpan cita-cita untuk bertanding seperti jawatan penting macam Presiden MTBC atau Ketua Pengarah MSN. Tak tahulah, pada saya kalau ada rezeki saya, alhamdulillah saya berminat juga. Tapi saya rasa macam dalam persatuan pun saya dah memang sertai, saya memang dah dalam persatuan MTBC dulu sebagai Assistant Secretary dan sekarang Vice President zon tengah. So memang saya memang minat sukan, memang darah daging saya sukan. So memang saya nak bantu sukan di Malaysia. Bukan saya sukan bowling tapi sukan yang lain juga. Dari segi MSN tu saya tak tahulah, banyak jauh lagi, banyak lagi senior-senior saya kat sini yang ada banyak pengalaman. Tapi saya akan cuba belajar sebanyak mana yang boleh daripada senior-senior saya di MSN ni. Dan kalau ada peluang satu hari, insyaAllah kalau saya bersedia, saya
akan bantulah negara. Ya, selain tu mungkin Datuk pun ada cita-cita nak capai tahap seperti Menteri KBS kita YB Henayo atau YB Datuk Sri Azalina Menteri di Jabatan Perdana Menteri kan, sebab mereka boleh dikatakan sebagai ikon atau pemimpin wanita terpenting untuk negara ni. Pada saya nak jadi menteri tu tak berminat sebab dia kena masuk politik. So saya tak minat sangat politik. Saya lagi suka kalau macam MSN ke ISN tu sebab kita memang direct dalam management atlet tu sendiri. So dia memang minat saya kat situ lah, sebab saya belajar pun sport psychology and coaching. Saya pun pernah jadi coach. Saya pun dah pernah jadi kira masuk administrator dan persatuan sukan. Sekarang saya dalam MSN membantu atlet, kebajikan atlet. So minat saya, passion saya memang dari segi sinilah. Mungkin saya membantulah, saya dapat membantu menteri, mana-mana menteri yang akan jadi menteri belian sukan. Saya rasa setiap orang ada peranan mereka masing-masing. Tapi pada saya yang lebih dekat dengan hati saya dari segi management of the athlete itself lah. Okay, so kalau Datuk tak into politics, mungkin Datuk ada macam pencapaian mereka beri dorongan lah kepada Datuk untuk menjadi pemimpin yang berwibawa. Betul. Saya memang teruja lah. Even masa saya menjadi atlet pun saya teruja. Saya dapat tengok banyak senior-senior saya, bukan saja dari segi menteri, tapi dari segi dapat banyak role model pemimpin sukan wanita yang saya lihat, yang saya banyak tengok dan pelajari daripada mereka, seperti Datuk Zaitun, Datuk Mariana Chin, Profesor Dr. Syamala, even YB Hena juga. Sebab macam kami yang lain ni, kami memang jiwa sukan, ex-athlete kan. So mungkin sebab tu tak minat sangat politik kot. Tapi kami memang minat dalam pentadbiran sukan, dalam dari segi sains sukan, dari segi management. Memang minat lah. Macam YB Hena dan Datuk Sri Azalina pun memang telah banyak membantu menaikkan sukan, terutama sekali dari segi wanita dalam sukan lah. Okay, so macam pada pandangan Datuk, equality ni penting dalam, adakah macam equality ni penting dalam sukan? Kerana kita sedia maklum lah, women in sport dekat Malaysia masih jauh ketinggalan bandingan negara yang besar dan maju dalam sukan seperti US dan Eropah. Saya rasa kita sebenarnya tak jauh sangat ketinggalan. Ada setengah benda tu actually kita setaraf atau lebih daripada negara-negara lain. Tapi cuma masalahnya kadang kita tak perasan. Kita still ingat macam Malaysia ni tak bagus, tapi bila kita keluar, kita tengok actually apa yang kita ada sekarang ni, wanita dalam sukan ni actually lebih baik dari negara-negara lain. Mungkin tak top 3 lah, tapi we are heading there. Kalau tanya saya dari segi equality ni, saya rasa dia tak bergantung pada jantina sangat lelaki atau perempuan, tapi dari segi patut diteliti atau dilihat dari segi usaha tu. Sama ada perempuan atau lelaki, usaha untuk menjadi seorang atlet elit tu memang sama. Pengorbanan yang diberikan sama, dari segi masa, dari segi wang ringgit, dari segi semualah. So saya rasa kita patut lihat dari segi pengorbanan dan usaha seseorang atlet tu, bukan dari segi jantina sahaja. Saya rasa kalau kita tengok, kalau nak compare lah atlet wanita dengan lelaki, kalau kita tengok dari segi statistik, dari segi pencapaian untuk kejohanan atau tamasya penting di Malaysia seperti Asian Games, Commonwealth Games, Olympics, pencapaian atlet wanita lagi bagus daripada atlet lelaki. Kalau kita tengoklah dari segi pungutan pingat emas, pungutan pingat perak dan gangsa sebenarnya, as a whole lah kalau kita tengok. So saya rasa dari segi equality tu memang dah ada lah. Cuma mungkin kita boleh perbaiki lagi. Yes, of course kita boleh perbaiki, tapi kita taklah seteruk yang kita sangka. Ada lagi banyak negara yang lagi teruk dari kita sebenarnya. Yang saya pernah pergi, yang kadang-kadang
saya pun tak perasan. Macam contoh, ada kawan saya dari Bahrain, Kuwait. Dia atlet wanita bowling. Dia cakap dengan saya lepas selesai bersara tu, cakap itu tak, dulu masa saya tengah baru nak naik, you menjadi salah seorang pemain bowling idola saya. Sebab lah saya daripada negara Arab kan, so, susah nak tengok perempuan Muslim yang menang di peringkat yang paling tinggi. Dan lepas masa dia cakap dengan saya tu, saya cakap, oh ya, saya pun tak perasan. Sebab tu macam kita rasa macam kita ingat dah biasa dah kan perempuan menang, tapi pada diorang susah untuk diorang tengok perempuan Muslim yang menang dan dapat mencapai tahap yang paling tinggi. So saya pun tak perasan benda tu. Lepas tu kita dah bersara tu pun cakap, oh betul tapi kita tu lah macam benda-benda kecil kan, kita ingat tak cukup bagus, tapi actually kita lagi bagus daripada setengah negara. Kau nak tengok dari segi mungkin funding, diorang lagi kaya dari overall lah as a whole kan, negara daripada Malaysia kecil je. Tapi sebab budaya. Tapi sebab yang tu dari segi tu kita lebih daripada orang. So saya rasa setengah benda tu Tuhan tu adil lah. Setengah kita lebih, setengah dikurang. So tapi kita hanya akan tahu bila kita keluar, kita experience, dapat tengok situasi negara lain, dan baru kita tahu okay, mungkin dari segi ni Malaysia bagus, kita boleh maintain apa yang bagus yang ada kat Malaysia lah. Kalau mana yang benda lain yang mungkin kita boleh improve, kita mungkin ni kita boleh improve. So that's why penting untuk kita jangan hanya macam risau apa yang jadi kat Malaysia je. Kita tengok dari segi, macam tadi dah tanya saya banyak pasal US kan. So bila kita keluar, kita tengok sebenarnya ni kita lagi bagus. Sebenarnya ni kita boleh improve ikut negara ni. Mungkin kalau tengok pun semua modul-modul sukan kita pun tengok, kita setengah tu kita buat research, kita based on Japan, negara-negara yang kuat dalam sukan kan, Japan, US, Australia. Apa yang dia buat yang kita tak buat? So macam ISN pun, MSN pun banyak tengok, mungkin training tu lain, pendekatan tu lain, so mungkin kita boleh cuba macam mana kita nak ambil knowledge tu tapi adapt kan kepada environment Malaysia, apa culture Malaysia. Saya rasa tu kalau kita dapat aplikasikan, dah akan dapat banyak membantu sukan di negara kita. Okay, so akhir sekali mungkin Datuk ada harapan lah untuk sukan bowling Malaysia, mungkin nak tengok lagi banyak pelapis seperti Datuk pada masa hadapan nanti. Harapan saya sama juga seperti yang saya mengharap masa saya jadi atlet juga. Macam tadi tanya, first soalan tanya, saya harap bowling dapat masuk dalam Olympics. Tu merupakan salah satu maklumat saya lah. Even walaupun saya tak menjadi atlet pun, sekarang saya memang harap bowling akan dapat masuk ke Olimpik satu hari nanti. Kalau satu cycle mungkin boleh lagi kot kau nak comeback. Tapi kalau 2-3 cycle tak boleh lah. 12 tahun dah lama sangat dah, 50 lebih, 60 lebih dah susah. Tapi tu, and then saya harap yang semua pelapis kebangsaan, semua ex-teammate saya dalam pasukan elit kebangsaan dapat mempamerkan prestasi yang baik, terus mempamerkan prestasi yang baik dan meneruskan legacy senior-senior kami yang telah banyak menaikkan nama bowling even sebelum saya ada. Masa saya ada pun saya hanya meneruskan legacy senior-senior saya. So saya harap pemain-pemain muda ni akan dapat meneruskan legacy yang telah kami, saya dengan senior-senior saya buat untuk sukan bowling. Itu harapan saya lah. Okay. So mungkin ada nasihat kepada para atlet kat luar sana, macam Datuk punya slogan time anugerah ikon legenda tu. Mungkin ada nasihat. Nasihat saya ialah macam itulah, yang macam sebab saya dah jadi atlet lama kan, 30, lebih dari 30 tahun. So dah wakil negara pun mungkin 30 tahun jugalah. Saya start wakil umur muda. Dalam sukan ni kalau kita bukan betul-betul minat, bukan cinta, memang susah untuk kita berjaya. Sebab banyak sangat pengorbanan yang perlu buat untuk menjadi seorang ahli sukan yang berjaya. Sebab tu kita kena betul-betul minat, ingat
sebab kita nak jadi seorang ahli sukan, menang untuk negara, bukan untuk insentif, bukan untuk populariti. Sebab bila dah lama benda-benda yang populariti dengan benda yang lain tu orang akan lupa. Tapi kejayaan yang menang, pingat emas yang menang untuk negara tu orang akan sentiasa ingat, insya-Allah. Orang akan ingat people will only remember how you make them feel bila dah retire nanti, bukan all the other things. So pada saya, kalau jadi atlet kebangsaan tu memang bagus untuk you jadi juara, menang on the field, tapi off the field pun you kena tunjukkan contoh yang baik kepada adik-adik kita yang lain, yang muda, yang nak jadi atlet kebangsaan pun. Sebab kadang kita tak perasan bila kita jadi atlet ni, kita actually menjadi ikon, role model kepada banyak remaja-remaja yang lain. So kita kena bertanggungjawab dan tunjuk contoh yang baik kepada kanak-kanak atau adik-adik yang kat luar sana. Okay. Baiklah, nasihat yang sangat berguna daripada Datuk sendiri. Kita ni boleh bukan untuk sukan saja, kita boleh apply untuk life kita juga. Betul. Okay, baiklah, tu saja Datuk Tuan Aini. Terima kasih banyak-banyak. Lagi sekali kena sudi luangkan masa. Sama-sama. Terima kasih kerana jemput saya. Okay, so kepada semua followers di Harimau Melaya, macam biasa, jangan lupa terus support kami dan nantikan perkembangan info semasa sukan. Okay, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.